Ramai orang berbalah bila soal harta pusaka. Tapi tahukah kita, Allah dah tetapkan dengan sempurna siapa yang berhak dan siapa tidak. Inilah keadilan faraid. Dalam Islam, setiap harta yang kita tinggalkan, rumah, tanah, simpanan, emas, kereta, semuanya ada pemilik baru selepas kita mati. Tapi bukan manusia yang tentukan, Allah yang tentukan. Hukum faraid ini datang terus daripada Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11. Allah perintahkan kamu mengenai anak-anakmu, bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Ayat ini bukan sekadar angka pembahagian, tapi lambang keadilan. Kerana dalam Islam, lelaki memikul tanggungjawab memberi nafkah kepada isteri, anak dan keluarga. Sebab itulah bahagiannya berbeza. Siapa yang layak menerima faraid? Islam bahagikan waris kepada 3 kumpulan besar. Pertama, waris lelaki. Terdapat 15 orang yang berpotensi menerima bahagian. Antaranya, anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, bapa, datuk iaitu bapa kepada bapa, suami, saudara, lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, saudara lelaki seibu, anak saudara lelaki seibu sebapa, anak saudara lelaki sebapa, bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa, anak bapa saudara seibu sebapa, anak bapa saudara sebapa, dan hamba yang dibebaskan oleh si mati dalam konteks zaman dahulu. Namun, tak semua dapat serentak. Contohnya, kalau bapa masih hidup, datuk automatik terhalang. Kalau ada anak lelaki, anak saudara takkan dapat. Semuanya ada tertib kerana Allah sudah susun siapa yang lebih dekat hubungan darahnya. Kedua, waris perempuan. Ada 10 orang yang boleh menerima bahagian, antaranya anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki, ibu, nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu, saudara perempuan, seibu sebapa, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu, isteri dan perempuan yang membebaskan si mati. Juga konteks dahulu. Dan menariknya, walaupun bahagian mereka mungkin lebih kecil, tanggungjawab nafkah mereka juga lebih ringan. Itulah keseimbangan yang Allah tetapkan. Ketiga, kaedah pembahagian. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak lelaki serta anak perempuan, maka anak lelaki akan dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Kalau tiada anak, harta berpindah kepada ibu bapa, adik-beradik atau pasangan. Dan kalau tiada waris langsung, maka harta itu akan masuk ke Baitul Mal, iaitu harta milik umat Islam. Seluruhnya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 7. Bagi orang lelaki ada bahagian daripada apa yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabat, dan bagi orang perempuan juga ada bahagian. Ayat ini membuktikan setiap manusia, baik lelaki maupun perempuan, tetap punya hak yang dijaga oleh Allah. Bukan ikut emosi, bukan ikut siapa paling kuat dalam keluarga, tapi ikut hukum Allah. Faraid bukan sekadar pengiraan matematik, tapi tanda keadilan ilahi. Ia mengajar kita bahawa harta hanyalah amanah, dan selepas kita pergi, ia kembali kepada mereka yang Allah pilih. Rasulullah SAW pernah bersabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain, kerana ia adalah separuh daripada ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kerana di sebalik hukum faraid tersembunyi hikmah yang sangat besar. Ia mendidik kita untuk tidak tamak, untuk reda dan untuk percaya bahawa rezeki itu sudah tertulis dengan sempurna oleh Allah. Berapa ramai hari ini yang bergaduh kerana harta pusaka, putus silaturahim antara adik-beradik, malah sanggup bermusuhan hanya kerana tidak faham hukum Allah. Padahal kalau kita faham faraid, kita akan sedar bahawa setiap bahagian yang kita dapat bukan kerana kita pandai atau kita kuat, tetapi kerana Allah yang menetapkan dengan keadilan mutlak. Ingatlah, harta yang kita kejar sepanjang hidup akhirnya akan kembali kepada mereka yang Allah pilih untuk menerimanya. Dan yang kita bawa ke alam kubur bukan rumah, bukan tanah, bukan emas, tetapi amal soleh dan reda hati menerima ketentuannya. Maka belajarlah ilmu faraid, kerana di situ bukan sekadar ilmu tentang harta, tetapi ilmu tentang keadilan, amanah dan kasih sayang dalam keluarga. Jadi sebelum kita sibuk menulis nama atas geran, belajarlah bagaimana Allah menulis nama dalam kitab faraidnya, kerana di situlah letaknya keadilan sebenar. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share untuk dapatkan info seterusnya.